Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita, Kembara Jiwa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu program di mana kita mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahaja kita menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga coba untuk mengambil pengajaran dan nasihat-nasihat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sayyidati wa sadati, as'adallahu masa'akum bikulli khair. Naltaqi mujaddadan ma'a barnamijina rihlatir ruh ma'a al-habib al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, haitsu nadrusu fi hadzal barnamij siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam ليس مجرد سرد الأحداث والوقائع، وإنما نأخذ العبر والدروس من حياة حبيبنا المصطفى Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah hadir bersama dengan kita guru kita Al-Fadil Ustaz Muntasir Abdul Basit. Kaifa haluka ya Ustazna? Ya marhaba, ya marhaba, Allah yahfazkum. Akramakumullah. Dan insya Allah dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, tajuk yang kita akan kupas adalah tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan kehalusan budi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh etika, dengan penuh budi berinteraksi dengan para sahabatnya. Unwanu darsina fi hadzal liqa huwa an الذوق ذوق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، وسندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب. Kita akan mempelajari bagaimana etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehalusan perangai dan budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, ketika minum, ketika berbual, bertutur kata, berbicara dengan para sahabatnya, yang insya Allah kita akan dengarkan Al-Fadil, Al-Ustaz Muntasir untuk menyampaikan tajuk ini, untuk mengupas tajuk ini. Wa ikhtisaran lil waqt نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. تفضل يا شيخنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع، وأن يرزقنا ببركة مجلسنا هذا الذي نتعلم فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. Fadilat Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu dalam majlis ilmu ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dihimpunkan menjadi ahli ilmu, orang yang cinta dengan ilmu, orang yang sentiasa menuntut ilmu. Dan juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah himpunkan kita bersamanya di akhirat kelak. موضوعنا اليوم بمشيئة الله عن جانب جديد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة المصطفى. كنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن
ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع يعني جميل ورائع، وهو موضوع الذوق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Apa yang kita akan kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, insya Allah adalah satu sisi yang baharu dalam kehidupan Nabi SAW, di mana dalam beberapa pertemuan yang lepas kita mempelajari tentang seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi SAW. Hari ini insya Allah kita akan mengupas satu tajuk yang baharu. ماذا نعني بالذوق؟ الذوق يعني كما يطلقون عليه الاتيكيت، وهو في اللغة العربية يأتي من التذوق، والتذوق يعني شدة الإحساس بالطعم، تذوق الشيء فتشعر به مالح أو حلو أو ما إلى ذلك. شدة التذوق للشيء شدة الإحساس به، ومنه جاء معنى الذوق شدة الإحساس بمشاعر الناس وسمو النفسي في التعامل، هذا السمو القائم على شدة الإحساس بمشاعر الناس وعدم جرح هذه المشاعر، هذا هو الذوق. Tajuk kita adalah berkaitan dengan etika, budi pekerti, adab Rasulullah SAW yang di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan perkataan dzauq. Dan perkataan dzauq di dalam bahasa Arab, ia bermaksud perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu, sehingga ketika kita memiliki perasaan yang kuat tentang sesuatu, kepekaan yang kuat terhadap sesuatu, kita akan melakukan segalanya dengan baik tanpa menyinggung ataupun menyakiti perasaan orang lain. Ini yang kita akan maksudkan bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari sangat memperhatikan perasaan orang lain, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan etika dan budi pekerti yang sangat luhur. العجيب يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة صحراوية فيها خشونة وفيها شدة وفيها يعني فقر وشدة شظف العيش أو يعني خشونة العيش وصعوبة الحياة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يضرب المثال الأسمى في الذوق وشدة الإحساس ومراعاة يعني مشاعر الناس والرقي في السلوك وفي التعامل. فهذا الأمر لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين جميعا، ولأن مسألة الذوق ليست متعلقة بالبيئة فقط، وإنما متعلقة بالشخص وأدبه وذوقه وأحاسيسه العالية. Dan yang sangat menarik dan sangat pelik adalah Nabi SAW tentu dahulu hidup di satu masyarakat padang pasir, masyarakat yang keras, masyarakat yang hidup dengan tuntutan kehidupan yang susah. Meskipun demikian, Nabi SAW mampu menunjukkan kepada kita satu contoh yang sangat tinggi, satu contoh yang sangat mulia pada adab, pada budi pekerti, pada etika dalam kehidupan Nabi SAW sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain. Kerana dia, baginda SAW, adalah contoh bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ia akan mengajarkan kepada kita bahawa budi pekerti, adab, etika, dia bukan sahaja berasal dari satu lingkungan tertentu, tapi ia mesti dibina pada diri. Rasulullah SAW hidup dalam masyarakat yang keras, masyarakat yang susah, tapi Rasulullah SAW boleh memiliki etika, budi pekerti, adab yang sangat tinggi. Ia mengajarkan kepada kita bahawa ia tidak mesti berasaskan kepada persekitaran, tapi sesuatu yang mesti dibina pada diri kita sendiri. الشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة مشاغله، النبي كان الرئيس وكان القاضي وكان المعلم وكان المربي والزوج والجد، رغم كل هذه المشاغل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لم تشغله عن الذوق العالي والرقي في المعاملة مع الناس.
ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة للمسلمين. ولذلك عندما نتأمل في موضوعنا اليوم سنزداد إجلالا ومحبة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan satu lagi perkara yang penting, meskipun Nabi SAW adalah seorang pemimpin, Nabi SAW adalah seorang guru, Nabi SAW adalah seorang qadhi, seorang suami, seorang ayah, seorang atu. Meskipun semua tugas dan kesibukan Rasulullah SAW, ia tidak menjauhkan Rasulullah SAW dari adab, akhlak, budi, dan etika yang baik. Ini semua akan mengajarkan kepada kita untuk bertambah kecintaan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والآن يعني سنأخذ بعض المواقف التي تبين لنا الذوق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكيات النبي الرائقة السامية العالية. فمن ذلك عندما يعتري الإنسان بعض الأشياء الطبيعية التي تصيب الناس مثلا العطاس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وسط الناس يضع يعني كمه الكم تاع الجلباب على وجهه، يعني مثل الكمامة. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يعلم المسلمين هذا المعنى حتى يعني لا يؤذي الجالسين بجواره، أو لا ينشر مثلا لو كان هناك انفلونزا أو لا ينشر هذا المرض أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه القرون الكثيرة منذ 15 قرنا يعلمنا مسألة الكمامة ومسألة المحافظة على عدم إيذاء الناس. Ya, kita akan tengok dalam kehidupan Nabi SAW beberapa contoh, beberapa keadaan yang menunjukkan tentang etika Rasulullah SAW dalam berinteraksi, bagaimana suluk, bagaimana adab Nabi SAW yang luhur, yang tinggi. Contohnya ketika Nabi SAW bersin, ketika Rasulullah SAW bersin, maka Nabi SAW akan meletakkan sesuatu, meletakkan kain, misalnya dia akan meletakkan kain lengan bajunya untuk menutupi wajahnya, untuk menutupi hidungnya. Rasulullah SAW mengajarkan perkara ini kepada para sahabatnya, kepada kita, kepada umat Islam. Satu amalan yang menunjukkan bagaimana adab Rasulullah SAW, etika Rasulullah SAW ketika duduk bersama dengan orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menutup muka, wajah ataupun hidung Nabi ketika Nabi SAW tengah bersin. Tentunya di antara tujuan utamanya adalah agar tidak mengganggu, orang-orang yang berada di sekitarnya. Atau jika kita fahami dalam konteks sekarang, agar jika ada penyakit tidak akan tersebar kepada orang lain. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita perkara seperti ini. كذلك من الأشياء الطبيعية التي تصيب الإنسان التثاؤب. والتثاؤب الإنسان يعني يفتح فمه ويعني يسحب هواء شديدا وربما يدخل شيء إلى فمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن التثاؤب هذا علامة على الكسل. لذلك التثاؤب من الشيطان، يعني لأنه علامة على تكاسل الإنسان، والإنسان المفروض أن يكون نشيطا. ماذا يفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب يكظمه ما استطاع، يعني يحاول أن يرد هذا التثاؤب ما استطاع. فإذا تثاءب كان يضع يده على فمه أثناء التثاؤب حتى لا يدخل شيء إلى فمه. ولأن منظر الإنسان وفمه مفتوح للنهاية أثناء التثاؤب منظرا ليس جميلا، فلذلك النبي كان من الذوق إنه إذا تثاءب صلى الله عليه وسلم أو يأمرنا نحن حين نتثاءب أن نضع أيدينا أو يضع الإنسان يده على فمه. فهذا من ذوق النبي صلى الله عليه وسلم العالي. وهناك شيء مهم جدا أنبه عليه، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط، وإنما يعلمنا نحن هذا الأمر لأن التثاؤب من الشيطان.
Di antara apa yang eh, diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan etika, berkaitan dengan adab, adalah apa yang perlu kita lakukan ketika menguap, ketika kita mengantuk, ketika kita tengah berada dalam keadaan bosan, terkadang kita menguap. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ia adalah satu petanda kelemahan dan gangguan syaitan datang pada kita, maka Rasulullah SAW ajarkan kita untuk menutupkan tangan ke mulut kita ketika kita tengah menguap. Dan tentunya keadaan orang yang tengah menguap adalah satu keadaan yang tidak cantik ketika orang lain melihatnya. Maka kerana adab dan etika yang tinggi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tentang beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah sebutkan bahawa tasya'ub ataupun menguap adalah satu di antara perbuatan yang kesan dari syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk menghalangnya ataupun menutupkan tangan kita kepada mulut kita. Dan bahkan ada pada beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri memang tidak pernah menguap, sebab menguap adalah satu perbuatan yang menunjukkan tanda seperti orang malas ataupun ia adalah gangguan dari syaitan. ثم نأتي بعد العطاس والتثاؤب إلى المعاملات اليومية، الأشياء التي يعملها الإنسان في يومه. مثلا عند الشرب، شرب الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الذوق عندما تشرب الماء. فأولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان داخل الإناء وهو يشرب، يتنفس في داخل الكوب، وإنما يشرب على 3 مرات يتنفس خارج الإناء. وهذا طبعا أمر صحي، وفي نفس الوقت يجعل الإنسان يرتوي جيدا لأنه يشرب على 3 مرات. فهذا أيضا من الذوق في هذا الشرب، ويسمي الله في بدايته ويحمد الله في نهايته. Juga dalam kehidupan sehari-hari di antara yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berkaitan dengan etika ketika minum. Rasulullah SAW di antara yang baginda SAW ajarkan adalah agar kita tidak minum dengan tergesa-gesa sehingga bernafas di tempat kita minum, pada cawan yang kita minum. Rasulullah SAW ajarkan kita untuk minum, misalnya dengan 3 kali tegukan. Kita minum 1 teguk, kemudian kita ambil nafas, dan ambil 1 teguk lagi, kemudian kita bernafas lagi, kemudian ambil 1 tegukan lagi, dan kemudian bernafas lagi. Dan tentunya perkara ini akan membantu keselesaan kita ketika minum, dan ia adalah cara yang boleh membantu kita dalam memelihara kesihatan kita. Rasulullah SAW juga ajarkan dalam etika minum untuk kita menyebut nama Allah di permulaannya dan mengucapkan Alhamdulillah pada kesudahannya. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من الذوق العالي والرقي في التعامل عندما نشرب ألا نتداول على فم السقاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداول على فم السقاء، بمعنى أنه الكل يشرب من الإناء الكبير، لا، لأنه هذا يضع فمه مكان هذا، وإنما النبي يعلمنا أنه يعني نصب من القربة أو من الإناء في كوب، وهذا الكوب يعني يشرب منه الناس، لكن المياه الكثيرة لا يضع الإنسان فمه فيها، لأجل أنه إذا كان عنده يعني ميكروبات أو شيء لا تكون في المياه الكثيرة، وإنما في الكوب الصغير، ويشرب كل هذا الكوب. فيصب من الزجاجة الكبيرة في كوب صغير ويشرب منه الناس، ولا يشرب الكل من الكوب الكبير. هذا معنى عدم التداول على فم السقاء، وهذا من الذوق العالي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب. Juga etika yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan minum adalah untuk kita minum jika kita minum bersama dengan orang lain, agar kita minum dengan menggunakan cawan, tidak minum langsung dari botol tempat disediakan air. Artinya jika botol besar tersebut yang digunakan untuk
minum oleh semua orang yang ada di satu tempat tersebut, tentunya ia adalah menunjukkan satu etika yang tak berapa cantik, dan jika ada penyakit ia akan lebih banyak orang yang akan terkena tersebar jika air yang berada di bekas asal itu yang digunakan untuk minum oleh semua orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk minum dengan menggunakan cawan misalnya, sehingga itulah yang digunakan, tidak minum terus dari bekas asalnya. وهذا المعنى موجود في القرآن الكريم في سورة المطففين. يقول الله سبحانه وتعالى: يسقون من رحيق مختوم. الرحيق الشراب الذي يشربونه مثل العصير أو الخمر في الجنة أو ما إلى ذلك، مختوم. مختوم يعني مغلق ومقفول، لا يعطى إلا لصاحبه فقط، فلا يفض الخاتم ولا يزيل الغطاء إلا صاحبه، فمختوم له. Dan etika yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai satu perkara yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Di dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang menceritakan bahwa para penghuni surga akan diberikan minuman yang khas untuk mereka masing-masing. Artinya cawan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga adalah masing-masing memiliki cawannya sendiri, tidak dikongsikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan makhtum yang bermaksud seperti sesuatu yang diberikan cop, diberikan tanda, diberikan penutup bahwa cawan tersebut tidak akan digunakan kecuali oleh pemiliknya. Dia tidak digunakan oleh orang lain. Etika yang Allah sebutkan sebagai satu etika para penghuni surga ini, itu yang patut juga kita jadikan sebagai satu etika dalam kehidupan kita sehari-hari. كذلك من الذوق في موضوع الشرب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشيء الحار، سواء كان مشروبا حارا مثلا مثل الشاي يكون ساخن جدا أو الطعام يكون ساخن، النبي نهى أن ننفخ فيه لكي نبرده. والعلم الحديث أثبت أن هذا يسبب أمراض شديدة تخرج من فم الإنسان وتتفاعل مع الحرارة الشديدة فتسبب أمراض. فهذا من الذوق في الطعام الحار أو الشراب الحار ألا ينفخ الإنسان فيه، وإنما ينتظر حتى يبرد. Juga di antara etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita makan dan minum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita agar tidak meniup pada makanan ataupun minuman. Jika kita dihidangkan makanan yang panas ataupun minuman yang panas, tunggulah sekejap sehingga ia dingin. Jangan kita ambil makanan tersebut, minuman tersebut, teh tersebut misalnya, kemudian kita meniupnya. Karena tentu di antara kesannya ya boleh menyebarkan penyakit dan lain sebagainya. Tapi tentunya adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita tidak tergesa-gesa ketika makan, kita tunggu sehingga makanan dan minuman itu senang untuk kita masukkan ke dalam mulut kita, tidak meniupnya. طيب لو أن هذا الإناء الذي فيه أو الكوب الذي أشرب منه وقع فيه شيء، يعني مثلا قشرة أو شيء، وأريد أن أزيلها، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يعني أمر ألا نزيل القذى بالنفخ، لا تنفخ لكي تسيلها وإنما تسيلها. تسيلها يعني بمعنى تسيل هذا الماء من الإناء بحيث يسقط ما فيه من أذى دون أن تنفخ فيه، وذلك يعني حرصا على الصحة العامة وذوقا في التعامل ورقيا في السلوك. Bahkan apabila terjatuh pada makanan kita, pada minuman kita sesuatu benda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita untuk membuang benda tadi bukan dengan cara meniupnya, tapi dengan cara misalnya menuangkan air tersebut sehingga benda yang kotor tadi ataupun sesuatu yang jatuh ke makanan dan minuman kita tadi boleh kita hilangkan, bukan dengan meniupnya.
ثم نأتي إلى مسألة الأكل. تكلمنا عن الشرب، نأتي إلى الأكل وذوق النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني صبيا آداب الطعام، فيقول يا غلام سم الله. والتسمية هنا من معاني الذوقية التي تجعل الإنسان يعني يذكر أن هذه نعمة من الله عز وجل، فيأكل وهو مطمئن، لأن الأكل أثناء الإنسان وهو متوتر يؤذيه، فالتسمية طمأنينة. إذا نسيت تذكر في المنتصف تقول بسم الله أوله وآخره، في النهاية الحمد. ذكر الله على الطعام يجعل الإنسان لا يتحول إلى مجرد يعني يريد أن يأكل فقط، وإنما يجعل معنى الطعام معنى ساميا وسلوكا راقيا. Juga di antara etika yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ketika kita tengah makan, Nabi SAW pernah mengajarkan kanak-kanak bagaimana adab yang patut ada padanya ketika dia makan. Rasulullah SAW ajarkan dia untuk menyebut nama Allah, untuk membaca Bismillah di permulaan, kerana dengan menyebut nama Allah, ia membawa kepada kita ketenangan. Kita akan makan dengan tenang, kita tidak makan dengan tergesa-gesa. Bahkan Nabi SAW ajarkan jika kita terlupa untuk membaca Bismillah di permulaan, Rasulullah SAW ajarkan kita untuk membaca Bismillah fi awalihi wa akhirih, yang bermaksud dengan nama Allah pada permulaan dan kesudahannya. Dan menutupnya dengan mengucap Alhamdulillah. نعم. وهذا عن التسمية أولا، ثم بعد ذلك كل بيمينك. ومن الذوق أنه الإنسان يعني يديه الاثنتين يستخدمهما استخدامات كثيرة، فكان النبي يجعل اليد اليمنى للاستخدامات الطيبة مثل الطعام والشراب وما إلى ذلك، واليد اليسرى يجعلها للأذى، يستنسر يعني بيده اليسرى، أو الاستنجاء باليد اليسرى، أو أي شيء فيه أذى يكون باليد اليسرى، بحيث أنه تبقى اليد اليمنى. ودائما التيامن من البركة، أنه اليد اليمنى تكون يأكل بيده اليمنى وما إلى ذلك. فكل بيمينك. Juga etika yang diajarkan oleh Nabi SAW pada makan dan minum adalah untuk kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Nabi SAW ajarkan bahawa tangan kanan ada kegunaan-kegunaannya, tangan kiri ada kegunaan-kegunaannya. Tangan kanan kita akan gunakan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok, dan tangan kiri kita gunakan untuk perkara-perkara yang kotor, seperti membersihkan kotoran, membersihkan najis, beristinja. Sehingga di sini Nabi SAW ajarkan bahawa menggunakan tangan kanan padanya ada keberkatan, dan keberkatan maksudnya adalah bertambahnya kebaikan dari Allah. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مما يليك، وهذا من الذوق في الأكل أن تأكل مما أمامك، وألا تنتقي أطايب الطعام أو تأكل من أمام أحد يأكل معك. فهذا من الذوق العالي والسمو الأخلاقي والرقي في السلوك، أنه الإنسان يأكل من أمامه، فلا يؤذي كل الطعام، وفي نفس الوقت لا يأكل من أمام أحد شيئا يحبه، وإنما يأكل في نصيبه الذي أمامه، وهذا من الذوق. Etika dalam makan dan minum yang juga diajarkan oleh Nabi SAW adalah agar kita mengambil makanan dari apa yang dekat dihidangkan di depan kita, tidak tangan kita berjalan merata-rata di hadapan makanan semua orang untuk mengambil apa yang ada di hadapan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Kul mimma yalik." Makanlah dari apa yang dekat denganmu. Ini adalah satu adab yang tentunya diajarkan oleh Nabi SAW sehingga tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu makanan yang mungkin dihidangkan sebenarnya untuk orang lain. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط، لا يقول هذا الطعام سيء، هذا الطعام مالح، هذا الطعام ناقص، وإنما كان إذا اشتهاه أكله، إذا أعجبه الطعام أكل،
وإذا لم يشتهه سكت، يعني لا يعيب طعاما قط، وهذا من الذوق. Juga etika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihidangkan kepadanya makanan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memburukkan apapun makanan yang dihidangkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ini terlalu masin lah, ini terlalu pedas lah, ini terlalu besar lah, terlalu kecil lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia suka dengan satu makanan, maka dia akan memakannya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka apa yang dijamu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakannya. كذلك عندما كان يأكل النبي التمر لم يكن يملأ فمه به، وإنما يأكله وترا، والوتر طبعا الفردي، ولأن الله وتر يحب الوتر. النبي كان يأكل، إذا أكل مثلا يأكل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 على حسب يعني، لكنه لا يأكلها مع بعضها، إنما يأكلهن وترا، يعني واحدة واحدة، يأكل واحدة ثم يبلعها ثم يأكل الثانية، ولا يملأ فمه يعني بطعام كثير. Juga di antara etika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makan, misalnya kita ambil contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan kurma dia tidak akan penuhi mulutnya dengan semua makanan tersebut. Semua beberapa biji kurma dimasukkan sekali ke dalam mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan makan satu persatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan dalam bilangan yang ganjil. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan 1 butir kurma. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan 3 biji kurma, 5 ataupun 7. Tapi masing-masing akan dimakan satu persatu. Tidak 3 biji makanan tersebut terus ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam mulut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pastikan mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan tidak penuh dengan makanan. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده. الوضوء هنا بمعنى غسل اليدين، النظافة، أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام وبعده، وهذا طبعا من الذوق العالي. Di antara adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Nabi akan suruh para sahabatnya untuk membasuh tangan mereka sebelum memulakan makan dan selepas makan. Ia tentu menunjukkan tentang etika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. كذلك عندما يأكل الإنسان أشياء لها روائح نفاذة وكريهة، النبي يأمر أن من أكل مثل هذا الطعام ألا يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي المصلين بالروائح الكريهة، مثل من أكل بصلا أو أكل ثوما. لا ينبغي عليه أن إذا جاءت صلاة الجماعة أن يصلي في بيته إلا الجمعة طبعا، ويحذر أن يأكل هذا الطعام قبل صلاة الجمعة مثلا، حتى لا يؤذي إخوانه المصلين في الصلاة بالرائحة الشديدة للثوم وللبصل ولمثل هذه الأشياء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما له رائحة طيبة والعطر والطيب، حتى كأنه عطار، يعني كأنه يعمل في محل العطور من كثرة الرائحة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Di antara etika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang-orang yang memakan satu jenis makanan yang memiliki bau yang kuat, bau yang mengganggu. Siapa yang makan sesuatu makanan yang memiliki bau yang kuat, yang mengganggu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dia untuk sholat berjamaah di masjid. Sehingga jika dia sholat berjamaah di masjid, dia akan mengganggu orang lain dengan bau makanan yang keluar dari mulutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakan makanan yang berbau sebelum pergi untuk sholat. Utamanya ataupun contohnya adalah untuk pergi sholat Jumat, sehingga tidak sepatutnya seseorang makan sesuatu yang memiliki bau yang tak sedap sebelum dia pergi untuk sholat Jumat. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki aroma bau yang sangat cantik, sangat sedap.
Bahkan sampai kita dapat katakan bahwa seakan-akan Nabi SAW bekerja di kedai minyak wangi sebab tubuh badan Nabi SAW sentiasa memakai harum-haruman dan wangi-wangian. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان أن تكون رائحته طيبة، حتى لو لم يجد يعني طيبا رجاليا أن يأخذ من طيب زوجته، يعني المهم أن تكون رائحته طيبة. ويقول يعني فيه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتطيب ليوم الجمعة، وإن لم يجد فيمس من طيب أهله، يعني من عطر زوجته. المهم أن تكون رائحته طيبة في يوم الجمعة. وكذلك يلبس الملابس النظيفة والملابس خاصة الأبيض. والأبيض هذا يعني لأنه فيه معنى النظافة، ولو كان فيه شيء يعني قذر أو كذا يظهر بسرعة في الملابس البيضاء، ولذلك الأطباء يلبسون الملابس البيضاء لأجل هذا. فهذا كله من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للنظافة وللذوق، أن يكون الرائحة طيبة والملابس نظيفة وطيبة. Bahkan Nabi SAW pernah nasihatkan sebagian sahabat yang tidak memiliki wangi-wangian untuk memakai wangi-wangian istri mereka. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat sebelum mereka pergi untuk sholat Jumat, untuk mereka mandi dan memakai wangi-wangian. Yang apabila mereka tiada wangi-wangian, maka Nabi SAW suruh mereka untuk memakai minyak wangi istri mereka. Dan untuk pergi sholat Jumat, Nabi nasihatkan kepada para sahabat untuk memakai pakaian yang bersih, pakaian yang cantik, dan Nabi galakkan mereka untuk memakai pakaian yang berwarna putih, karena pakaian yang berwarna putih dia melambangkan kebersihan dan kesucian. Pakaian yang warna putih pun akan nampak sangat kotorannya jika terkena kotoran, sehingga kita pun tahu dalam kehidupan kita, orang yang bekerja di hospital, dokter, perawat, mereka akan memakai pakaian yang berwarna putih kerana sebab yang sama seperti apa yang tadi kita sebutkan. Ini kerana Nabi SAW sangat memperhatikan etika dalam kehidupan sehari-hari. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إذا وجد يعني ملبسا جيدا يلبسه للصلاة، والله عز وجل يقول في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم رداء خاصا فخما يلبسه في يوم الجمعة والعيدين فقط، ثم يطوى، يعني لا يلبسه إلا في هذه المناسبات. فيعني هذا من الذوق، إنه عندما تكون هناك مناسبة كبيرة أو صلاة جمعة أو صلاة العيد يلبس الإنسان أفضل ما عنده، يتركه، يجعل ثوبا يعني لأجل هذه المناسبات الكبيرة، وهذا من الذوق النبوي. Dan Nabi SAW akan memakai pakaian yang cantik, akan memakai pakaian yang bersih untuk solat. Ini mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah, bawalah, pakailah perhiasan kamu, yaitu pakaian yang indah, setiap kali kamu pergi ke tempat sujud, yaitu masjid, yaitu tempat solat. Dan bahkan Nabi SAW memiliki pakaian yang khusus. Nabi SAW akan pakai untuk solat Jumat dan hari raya. Nabi SAW hanya memakai pakaian tersebut pada masa-masa musim-musim ataupun keadaan yang besar tersebut. Pada munasabah yang besar tersebut, Nabi SAW akan memakainya dan akan menyimpannya di masa yang lain. Maka sudah sepatutnya kita pun ada pakaian yang kita khusus gunakan untuk munasabah tertentu seperti untuk solat Jumat misalnya. وقد حدث مع أحد الصالحين وهو سيدنا أبو الحسن الشاذلي، وهو من الأولياء الكبار. كان هذا الرجل يلبس ملبسا فخما، فجاءه أحد المريدين وأحد يعني الذين يريدون أن يتعلموا منه، ثم قال: يا إمام، ما هذا اللباس الذي تلبسه؟ الملابس التي تلبسها الفخمة يعني ليست ملابس الزهاد.
فقال له هذا الإمام بالحكمة، قال: ملبسي يدعوني إلى الغنى عن الناس، وملبسك، كان يلبس ملابس يعني فقيرة ضعيفة يعني، قال: وملبسك يدعوك إلى الافتقار إليه. فالإنسان عندما يلبس جيدا يعني ما دام رزقه الله، هذا يجعله يعني في عين الناس لا ينظرون إليه كمحتاج يتصدقون عليه. وهذا من معاني الإسلام التي فهمها الناس خطأ، وظنوا أن الإسلام يدعو إلى الفقر أو يدعو إلى أن لا تلبس ملابس جيدة أو كذا. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أفضل ما يجد. Bahkan ada salah seorang tokoh ulama, salah seorang saleh di Mesir, Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, beliau pernah ataupun beliau selalu memakai pakaian yang cantik, pakaian yang orang mungkin nampak sebagai pakaian yang mewah. Sehingga datang seseorang yang memakai pakaian yang lusuh, memakai pakaian yang buruk, datang kepada imam tersebut, kepada Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, dan berkata, "Wahai imam, kenapa engkau memakai pakaian seperti ini? Ini pakaian yang tidak menunjukkan engkau tergolong dari orang-orang yang zuhud." Maka dengan penuh hikmah, dengan penuh adab, Abul Hasan memberikan teguran kepada orang tersebut dengan mengatakan, pakaian yang aku pakai ini menjauhkan aku daripada meminta-minta kepada orang. Artinya pakaian yang aku pakai ini membuat aku tidak lagi memerlukan bantuan dari orang. Sedangkan pakaian yang engkau pakai, pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor seperti itu, menampakkan bahwa engkau seperti orang yang tengah meminta-minta, seperti orang yang tengah mengemis kepada orang lain. Artinya Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk memakai pakaian yang kotor, untuk memakai pakaian yang lusuh, untuk memakai pakaian yang menunjukkan kefakiran apabila Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kecukupan. Justru Nabi SAW di dalam kehidupannya sentiasa memakai pakaian terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. ولذلك في إحدى المرات المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يعني ملابسه غير جيدة ولا يهتم بملبسه وبشكله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل عندك من مال؟ هل أنت يعني غني أو عندك مال؟ قال: نعم يا رسول الله، أعطاني الله من كل المال. كل المال يعني أنواع المال. المال يطلق على الإبل وعلى الدنانير والدراهم وعلى الحيوانات التي يملكها الإنسان، هذه هي الثروة، وهذا ما يطلق على المال. فلما النبي رآه وجده يعني رجلا لديه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني ما دام ربنا رزقك البس جيدا لأن الله عز وجل رزقك. فهذا أيضا من الذوق النبوي في أن يكون المسلم مظهره طيبا. Suatu hari datang seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tak kemas, dengan memakai pakaian yang buruk. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut, adakah engkau memiliki harta? Maka lelaki tersebut menjawab soalan Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya, segala jenis harta saya ada. Maknanya lelaki tersebut ada tanah, ada rumah, ada uang, ada binatang ternak, ada kenderaan, semua jenis harta dia memiliki. Tetapi dia tidak menzahirkannya dalam apa yang dia pakai. Nabi SAW kemudian menasihati lelaki tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya Allah suka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya untuk hamba tersebut menzahirkannya, menzahirkan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Artinya jika Allah berikan kepadanya kelebihan harta, maka zahirkanlah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Ini di antara etika dan adab yang diajarkan oleh Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga seorang Muslim, seorang mukmin memiliki penampilan yang baik. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في أحاديثه الشريفة يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، متكبر يعني مغرور. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل هذا من الكبر أن تلبس يعني جيدا، نعلك جيد وحذاءك جيد وملابسك جيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، كبر الحقيقي، هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني التكبر عن قبول الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس والتعالي عليهم. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menjelaskan tentang etika ini. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga, sesiapa yang di dalam hatinya ada sedikit pun kesombongan. Maka seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami suka pakaian kami cantik, seluar kami cantik, selipar kami cantik. Adakah ia masuk dalam kesombongan?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu bukan kesombongan. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan yang sebenar adalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Kesombongan yang sebenar bukan pada pakaian yang cantik. Kesombongan yang benar bukan kesombongan yang sebenar bukan kepada pakaian yang mewah, tapi kesombongan yang benar yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. وفي قوله يعني أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فيه معنى الحسن عموما، الحسن عموما، وأن الإنسان يكون ملابسه حسنة حتى في تناسق الألوان. هذا كله مطلوب ومن الذوق، أن الإنسان لا يلبس ألوان متنافرة. ولذلك الأستاذ ابن عبد البر يلبس طاقية مناسبة للون القميص وهذا يعني من الذوق الجميل. Bahkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, apa yang dikatakan tadi oleh sahabat, seseorang suka untuk memakai baju yang cantik, selipar yang cantik, kasut yang cantik, dan juga di antara perkara yang cantik adalah warna-warna yang indah, warna-warna yang bersesuaian, tidak memakai pakaian yang memiliki warna yang tidak beraturan, sehingga ketika memakai pakaian yang cantik itu adalah di antara tanda tanda etika yang cantik. هل ذكرت ابن عبد البر؟ لا أذكر. تعرف أن هذا من الذوق. المهم أن في إحدى المرات جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم سائر الشعر، يعني لا يسرح شعره غير مسرح وإلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان، يعني أن هذا ليس منظرا جميلا أن لا يسرح الإنسان شعره. تعرف أحيانا يكون هناك موضة أن لا يسرح الإنسان شعره وأن يترك شعره هكذا، لا، هذا ليس من الذوق في الإسلام. المسلم يكون شعره حسنا ولبسه حسنا وشكله حسنا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهذب لحيته وكان يهذب شاربه، وكان مثالا صلى الله عليه وسلم لسنن الفطرة من النظافة والجمال. Ada seorang laki datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rambutnya tak disikat. Artinya lelaki tersebut datang dalam keadaan rambut dia berantakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, patutkah salah seorang di antara kamu datang dalam keadaan rambutnya tidak diurus, rambutnya tidak disikat, datang bagaikan rupa syaitan.
Maknanya seorang muslim patutnya tampil dalam penampilan yang baik, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang cantik, kasut yang dipakai adalah kasut yang bersesuaian, dan penampilan wajahnya, rambutnya adalah sesuai adalah pakaian yang baik. Bahkan Nabi SAW sentiasa mengemas janggut baginda, misai baginda. Nabi SAW sentiasa mengamalkan apa yang kita kenal sebagai sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah adalah kebersihan yang berkaitan dengan tubuh badan. كذلك من الذوق انه الانسان يكون نظيفا ولا تخرج منه روائح كريهه كما قلنا في موضوع السوم والبصل وما الى ذلك. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالاغتسال ليوم الجمعه ويقول غسل الجمعه واجب على كل محتلم، يعني ان الانسان لا ينبغي ان تمر عليه 7 ايام او اسبوع دون ان يغتسل. طبعا اذا استطاع ان يغتسل كل يوم هذا خير، لكن المعنى هو ماذا؟ المعنى هو الذوق، أن يكون الإنسان نظيفا ورائحته طيبة، وخاصة في يوم الجمعة، ولذلك غسل الجمعة سنة مؤكدة كما تعلمون. Di antara etika berkaitan dengan kebersihan dan uh, aroma tubuh badan yang harum, Nabi SAW galakkan untuk kita mandi pada hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW sangat menegaskan perkara tersebut tidak patut bagi seorang yang beriman untuk berlalu 1 minggu tanpa dia mandi. Maka Rasulullah SAW perintahkan dengan tegas kepada para sahabatnya untuk sekurang-kurangnya jika mereka mampu, sekurang-kurangnya seminggu sekali mesti mandi. Bahkan jika kita mampu untuk mandi setiap hari, itu yang kita akan lakukan. Dan kita tahu mandi pada hari Jumat adalah di antara sunnah yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. نعم، ثم نأتي إلى يعني شيء آخر في باب الاستئذان، ألا وهو في باب الذوق، ألا وهو الاستئذان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أنه الإنسان إذا زار أحد أن يستأذن، فيقول صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني تطرق الباب مرة أو الجرس ثم تنتظر، ثم تطرق مرة ثانية ثم تنتظر، ثم تطرق المرة الثالثة ثم تنتظر. إذا لم يفتح لك بعد 3 تذهب ترجع. فهذا من الذوق في الدخول إلى بيوت الناس. Okay. Juga di antara perkara yang menunjukkan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah berkaitan adab dalam bertamu. Adab dalam bertamu, Rasulullah SAW ajarkan untuk meminta izin ketika datang menziarahi rumah orang lain, untuk meminta izin 3 kali. Jika diizinkan, maka kita akan masuk, dan jika tidak, maka kita perlu pulang. Kita perlu kembali pulang. Maknanya apabila kita datang mengetuk pintu rumah seseorang ataupun tekan bel rumah seseorang, maka tekanlah sekali atau ketuklah sekali, kemudian tunggulah. Kemudian lakukan yang kedua kali, kemudian tunggu. Lakukan yang ketiga kali, kemudian tunggu. Jika tuan rumah datang dan mempersilahkan kita untuk masuk, maka kita boleh masuk. Jika tidak, jika tak ada respon, tak ada apa-apa jawaban, tidak diperkenankan untuk masuk, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang, untuk kembali pulang. لماذا الاستئذان 3 مرات في الإسلام؟ لأنه ربما بعد المرة الأولى كانوا مشغولين، كان أهل البيت يعني مشغولين، لم ينتبهوا إلى صوت الجرس أو إلى صوت الطارق، فالمرة الأولى تستأذن. ثم في المرة الثانية ربما يكون أحدهم في حاجة، يقضي حاجته في الحمام أو يأكل أو ما إلى ذلك، أو يجهز البيت لاستقبالك. بعد المرة الثانية أيضا انتظر. ثم المرة الثالثة إذا لم يفتحوا لك يبقى هم لا يريدون الزيارة في هذا الوقت، فبعد 3 لا تلح أكثر من ذلك وإنما تذهب. وهذا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا
وتسلموا على أهلها. فهذا من استئذان، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم. فهذا أيضا كله أمر في القرآن الكريم بمسألة الاستئذان واهتمام بهذا الأمر. Oke. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk kita meminta izin sebanyak 3 kali, yang jika tiada apa-apa respon kita diperintahkan untuk pulang? Yang pertama, boleh jadi mereka tengah sibuk, artinya kita memberikan masa agar mereka selesai dari kesibukan. Boleh jadi mereka ada hajat, ada keperluan, tengah makan, tengah berkemas, maka kita berikan kepada mereka masa untuk datang membukakan pintu menyambut kedatangan kita. Dan yang ketiga adalah jika sudah 3 kali kita meminta izin masuk tapi tidak diperkenankan, maka boleh jadi ia bermaksud mereka tidak tengah berkeinginan ataupun tidak ada keinginan untuk menerima tetamu pada masa itu, maka kita diperintahkanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang. Bahkan makna ini ataupun perkara ini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, apabila dikatakan kepada kamu untuk kamu kembali, maka pulanglah. Jika tuan rumah tidak memperkenankan kita untuk bertamu, maka pulanglah. القرآن الكريم في سورتين يعني كبيرتين من سور القرآن الكريم، وخاصة في هاتين السورتين، وإلا القرآن مليء بهذا المعنى، يتكلم عن الذوق. سورة الحجرات وتسمى سورة الآداب، وسورة النور. في سورة النور مثلا نقرأ مثلا هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا مثلا في سورة النور. في سورة النور أيضا الذوق في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل يا محمد وإنما قل يا رسول الله. ذوق في التعامل مع النبي. في سورة الحجرات تسمى سورة الآداب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا كله من الذوق، خاصة سورة الحجرات وسورة النور. Oke. Dan di dalam Al-Quran ada 2 surah yang memfokuskan berkaitan dengan adab, yaitu surah Al-Hujurat yang juga dikenal sebagai surah adab kerana di dalamnya mengajarkan kepada kita tentang adab, dan surah An-Nur. Alhamdulillah kita di dalam majlis ilmu kita pada hari Jumaat tengah mengupas surah An-Nur, dan memang tema utama dari surah tersebut adalah berkaitan dengan adab. Di antara yang boleh kita jumpai di dalam surah An-Nur berkaitan dengan adab adalah apa yang telah kita kupas, hari itu berkaitan dengan ayat yang ke-27 dari surah An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan milik kamu sehingga kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada para penghuninya. Itu lebih baik bagi kamu semua agar kamu semua mendapatkan peringatan. Dan jika kita tengok di dalam surah Al-Hujurat, kita boleh jumpai surah Al-Hujurat pada susunan yang ke-49. Di situ banyak disebutkan adab-adab, khususnya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang kedua misalnya dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu saling berbalahan dengan suara yang keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perkara tersebut boleh merusak amal kebaikan yang kita lakukan. Demikianlah, tentunya selain dari 2 surah ini dalam Al-Quran akan banyak kita jumpai ayat-ayat lain pada surah-surah lain yang juga menceritakan tentang etika dan adab. وفي آداب الاستئذان أيضا عدم النظر. من الذوق
عدم النظر إلى داخل البيت. لو أن الباب كان مفتوحا أو عندما يفتح الباب لا تقف بوجهك أمام الباب حتى لا تنظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات كان معه مدرى يسرح به، يعني زي المشط يسرح به شعره، فاستأذن رجل فخرج، فالنبي رآه ينظر إلى داخل بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لفقأت بهذا المدرى عينك، يعني لو وضعت هذا المشط في عينك، لأنه الاستئذان يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني تستأذن حتى لا تنظر إلى داخل البيت ولا تدخل في داخل البيت إلا أن يؤذن لك. فلذلك الإنسان عندما يذهب لزيارة أحد لا يقف في مواجهة البيت ولا ينظر إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له، وإنما يقف على جانب الباب وذلك حتى لا يرى شيئا من داخل البيت قبل أن يؤذن له. Di antara adab dalam bertamu, dalam meminta izin ketika datang bertamu ke rumah orang adalah tidak memandang, tidak melihat ke dalam rumah seseorang sebelum kita diperkenankan masuk. Tidak memandang, tidak melihat ke dalam rumah seseorang ketika sebelum kita diperkenankan untuk masuk. Pernah Nabi SAW tengah berada di dalam rumah, tengah menyikat rambutnya, tiba-tiba datang seseorang ke rumah Nabi SAW, dan ketika Nabi membukakan pintu untuknya, dia terus memandang masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW tanpa menundukkan pandangannya, tanpa memandang ke arah yang lain. Nabi SAW memarahi orang tersebut, dan Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya meminta izin diperintahkan di dalam agama untuk memelihara pandangan. Sehingga apabila kita datang bertamu ke rumah seseorang, sebelum kita diperkenankan masuk, hendaklah kita berdiri tidak menghadap ke arah pintu orang tersebut. Tapi kita berdiri di sebelah tepi ataupun memandang ke arah lain, tidak memandang ke dalam rumah tersebut, kerana boleh jadi di dalam rumah tersebut ada perkara-perkara yang tuan rumah tidak mahu kita untuk melihatnya. Sehingga di antara adab yang Nabi SAW ajarkan adalah tidak memandang ke dalam rumah seseorang ketika kita meminta izin sebelum diperkenankan masuk. وأذكر لكم موقفين في آداب الاستئذان وذوق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ونختم بهما يعني اليوم ونكمل في الجزء القادم إن شاء الله الأسبوع القادم. ألا وهو موقف أن الإنسان إذا دخل البيت فينبغي عليه ألا يجلس إلا في المكان الذي يؤذن له بالجلوس فيه. يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تجلس إلا حيث يؤذن لك، لا يجلس على متكئ الرجل إلا بإذنه، يعني لو أن هناك مكان مخصوص لصاحب البيت لا تجلس عليه إلا بإذنه، هذا من الذوق. ربما تجلس في مكان يكشف البيت، فمطلوب منك عندما تدخل تطلب أين أجلس، وتجلس في المكان الذي يشير صاحب البيت لك بالجلوس فيه حتى لا تجرح البيت، يعني تنظر إلى داخل البيت، وحتى لا تجلس في مكان يكون صاحب البيت أعده لنفسه هو. فهكذا هذا من الذوق أيضا في دخول البيوت وفي الجلوس في داخل البيت. Dan kita akan sebutkan dua perkara sebelum kita menutup majelis ilmu kita di petang hari ini. Apabila kita datang bertamu ke rumah orang, kita tidak sepatutnya duduk, melainkan di tempat yang kita diperkenankan ataupun dipersilahkan untuk duduk oleh pemilik rumah. Sehingga apa yang patut, apa yang perlu kita lakukan adalah kita boleh bertanya di mana kita boleh duduk, atau kita duduk di tempat yang dipersilahkan oleh pemilik rumah tersebut. Kerana jika kita duduk di tempat yang tidak diizinkan, boleh jadi kita duduk dan memandang ke arah yang tuan rumah tidak mahu kita melihat ke arah tersebut, tidak mahu kita memandang ke arah tersebut. Atau boleh jadi kita duduk di tempat yang bagi tuan rumah itu adalah tempat sahibul bait, tempat pemilik rumah. Maka
Ini di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الموقف الثاني عندما تطرق البيت ويقال لك من داخل البيت من؟ ماذا تجيب؟ هل تجيب تقول أنا أم تقول أنا فلان؟ جاء جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني داخل خارج البيت لا يعرفه النبي ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، فقال جابر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، يعني ماذا فهمت أنا من كلمة أنا؟ فإذا من الذوق أنه إذا صاحب البيت قال لك من تقول اسمك أنا فلان حتى يعرف. أما لو قلت أنا من أنت؟ أنا أعرف أن هناك شخص لكن من أنت؟ فلذلك هذا من الذوق أيضا أن تذكر اسمك وهذا طبعا يعني في العصر الحديث بمعنى أن تأتي بموعد ولا تأتي فجأة. Juga di antara etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperkenalkan diri kita ketika kita ditanya. Jadi boleh jadi seorang datang mengetuk pintu rumah kita dan kita bertanya kepadanya siapa dia, maka dia perlu sebutkan identiti dia, sama seperti ketika kita datang bertamu ke rumah orang lain. Pernah satu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi SAW, mengetuk pintu Nabi SAW, dan Nabi SAW bertanya, siapa yang datang, siapa yang mengetuk pintu? Jabir menjawab dengan mengatakan, saya ya Rasulullah, saya. Maka Nabi SAW marah dengan mengatakan, saya, siapa saya? Artinya, tentu perkataan saya tidak menjelaskan informasi siapa yang datang. Maka sepatutnya ketika kita ditanya siapa yang datang, maka kita perlu memperkenalkan diri. Dan adab ini tentunya ada dalam kita berkomunikasi di dalam telepon, juga di antara etika yang membantu kita untuk mengetahui siapa yang datang ke rumah adalah untuk kita membuat janji sebelum kita datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan mungkin itu yang beberapa banyak etika yang kita pelajari dari kehidupan Nabi SAW. Banyak pengajaran-pengajaran dari budi pekerti dan adab-adab keseharian yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada diri baginda, pada diri para sahabatnya, yang sudah tentunya ia adalah satu etika yang patut menjadi adab kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa dalam majlis ilmu ini, ianya terbuka kepada apa-apa soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang mahu ditanyakan, jika ada kemusykilan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya dengan membuka mikrofon. Dan majlis ilmu ini juga boleh disaksikan oleh sebahagian melalui TikTok, melalui Instagram, melalui Facebook, atau untuk puan-puan dan tuan-tuan yang ada di dalam channel saya, tentunya boleh hadir untuk majlis ilmu ini melalui Zoom meeting, di mana yang hadir melalui Zoom meeting tentu ada kemudahan untuk terus bertanya jika ada apa-apa soalan, jika ada apa kemusykilan. وهذا لقاؤنا هذا اليوم، ونشكر فضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط على هذه الدروس القيمة، على هذه المحاضرة القيمة، على هذه القيم التي درسناها من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نختم كلمة ونختم بها المجلس، فضل. نعم، بارك الله فيكم. طبعا هذا الذي قلناه اليوم، هذه المعاني الجميلة هي جزء بسيط من ذوق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهناك معاني كثيرة إن شاء الله سنذكرها في الأسبوع القادم في معاني الذوق، مثل مسائل الهدية والذوق مع الوالدين والذوق مع الجيران. هذه كلها ذوق عالي، لكن الذي أريد أن أقوله وأختم به مجلسنا اليوم
أن هذا يشعرك بعظمة الإسلام وجمال هذا الإسلام وحرص هذا الدين على أن تكون حياة المسلم في أعلى المعاني، السلوكيات الراقية والأخلاق العالية والذوق في المعاملة ومراعاة مشاعر الناس. هذا كله نتعلمه من هذا الدين، ولذلك ينبغي علينا أن نستمسك بإسلامنا وأن نحب هذا الإسلام وأن نتعلم. كلما ازددنا علما كلما ازددنا حبا لديننا. بارك الله فيكم جميعا وجعلنا وإياكم من أهل العلم العاملين به، وجزاكم الله خيرا. Dan tentunya perkara-perkara indah yang kita pelajari dari kehidupan Nabi SAW sebesar tadi adalah sedikit dari perkara yang banyak yang kita akan pelajari dari kehidupan SAW. Dalam pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari lagi tentang adab-adab dan etika Nabi SAW berkaitan dengan memberikan hadiah, berkaitan dengan etika kepada kedua ibu bapa, berkaitan dengan adab dan etika kejiranan. Ia semua akan mengajarkan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Islam, keindahan agama ini, bahwa seorang muslim mesti hidup dalam akhlak dan etika yang tinggi, dan ia menambah kita untuk lebih bersemangat untuk berpegang kepada petunjuk Nabi SAW. Dan semakin banyak ilmu yang kita pelajari, akan semakin besar pegangan kita ataupun semangat kita untuk berpegang kepada agama ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam majlis ilmu di masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Sama ada hadir dalam Zoom meeting di sini atau saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, kakak, abang-abang yang hadir melalui Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kekurangan dari kami dan kebaikan semua adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.